Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak kami semua membina juara di dalam diri kita. Saya tahu berminggu saya akan katakan benda yang sama setiap kali kita mula berjumpa, mula bersua kan. Tapi ini adalah sebenarnya satu pengakuan sebagai host sahaja punya banyak maklumat dan juga pengajaran yang telah pun saya dapat dari sesi borak-borak dengan panel expert kita. Jadi hari ini sama juga, insya-Allah. Topik yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum itu, nak ucapkan selamat datang kepada tetamu online kita, Encik Suhaimi dan Ariana Sufia. Hai. Kita juga ada Adnan untuk episod ini. Hai Adnan. Dan juga Nisa. Hai. Alright. Okay. Episod minggu ini memang sangat-sangat kena dengan diri saya sebagai ibu kepada 4 orang anak, iaitu topiknya helikopter versus absent parents. Apakah maksudnya? Kejap lagi kita akan mendalami. Buat masa ini, nak ingatkan sebuah episod Membina Juara yang lepas di mana kita ada bincangkan jenis-jenis parenting ataupun jenis-jenis style keibubapaan yang diperhatikan pakar-pakar psikologi seluruh dunia. Okay? Sekitar era 60-an, pakar psikologi Diane Baumrind telah pun mewujudkan 4 kategori ciri-ciri keibubapaan, iaitu authoritarian, di mana ibu bapa yang menekankan disiplin yang tegas, meletakkan harapan yang tersangat tinggi pada anak-anak dan percaya bahawa anak-anak harus dan wajib mengikut cakap ibu bapa dalam segala aspek hidup. Baru dengan itulah anak akan bahagia gitu. Okey, ada juga jenis authoritative, ibu bapa yang boleh tahan tegas juga, tapi pada masa yang sama mengambil berat komunikasi antara ibu bapa dan juga anak-anak. Juga sentiasa bersikap mengasuh lah. Okey, very nurturing. Permissive or indulgent parent pun jenis tu juga, di mana ibu bapa menganggap diri mereka kawan, rakan baik pada anak mereka. We're best friends. Jenis ni biasanya terlalu sibuk nak nampak cool di mata anak-anak, nak kononnya nak relevan di mata anak-anak mereka, sehingga kurang memberi tunjuk ajar dan mengambil endah tak endah bab-bab undang-undang, rules dalam rumah. Ada jenis uninvolved or absent parent. Ini jenis ibu bapa yang tak hadir langsung atau langsung tak pedulikan membesarkan anak sendiri. Dia kira macam dari jauh, macam hidup, selamat, bernafas, okeylah. Setakat tu je. Dan kebelakangan ni kita mula dengan terma-terma baru seperti helicopter parents. Apa itu? Atau jet fighter parents. Wah, dia main jet pula. Ada juga pernah dengar tiger parents. Ini bukan National Geographic. Tak, ini Didik TV. Okay? Tiger parents itu adalah sejenis style keibubapaan ataupun parenting. It's the type of parenting. Okay? Jadi ada nak tergelak juga kan bila dengar tema-tema baru ini. Tapi sebenarnya tema-tema ini betul-betul menggambarkan ibu bapa yang jenis terlalu terbabit dalam kehidupan anak-anak mereka. Over-involved. Mengikut kajian baru-baru ini, terbitan American Psychological Association, pengkaji mendapati keibubapaan yang terlalu terkawal boleh meninggalkan kesan yang negatif pada anak-anak, khususnya bab-bab mengurus emosi dan kelakuan. Jadi style yang mana yang paling ngam, yang paling bagus untuk anak kita? Yang mana yang paling efektif bagi memastikan anak-anak kita terus maju dan terus berjaya dalam hidup? Kerana soalan-soalan inilah saya sangat-sangat gembira dan juga teruja ingin mengucapkan selamat kembali kepada panel pakar kita pada hari ini, pakar psikologi Profesor Datin Dr. Mariani Matno. Welcome back, Prof. Thank you, Lia. How are you? Okay, fine. Thank you very much. Alhamdulillah. Okay, tadi bila saya sebut tiger parent, jet fighter parent, helicopter parent, perumpamaan tiger parent tu National Geographic DVD TV tu, saya terdengar Prof macam tergelak kan. Ini kan Prof yang tergelak, ini kan lagi orang yang menonton. Apa benda jet fighter lah, helikopter lah, kenapa tak ada aeroplane, cruise ship semua tak ada pula. Betul. So apa sebenarnya explain lah sikit apa sebenarnya tiger parent ni, jet fighter. Tiger parents ni adalah jenis keibubapaan yang betul-betul jaga anak dia sejak dilahirkan. Right. Beri kasih sayang segala-galanya. Tapi bila dah anak ni dah mula boleh berdikari, kawasan tu pula dijaga, teritorinya. Right. Sempadan tu kena jaga.
Jangan ada orang lain yang datang untuk mengintai-intai, untuk melihat. Maka orang kata di situlah dia akan menjadi penyelamat. Jadi dia maksudnya betul-betul dikawal, jaga rapi keselamatan, kesihatan berbagai-bagai. Okey. Sehinggalah anak ini boleh berjalan sedikit. Itu pun kawasan sempadan di mana mereka duduk itu dijaga juga. Ke mana mereka pergi mereka akan bawa. Right. Itu tiger parents. Okey. Sebenarnya elephant parent pun ada, tapi kita fokus inilah ya. Okey. Jet fighter parent. Jet fighter parent ni pula jenis keibubapaan yang mana anak itu dijaga betul. Right. Kalau ada sesiapa yang datang mengatakan anak ni bermasalah, anak itu bermasalah, maka ibarat akan dibaling bom-bom. Wow. Maknanya akan berlakulah, anak saya bukan begini, anak itu bukan begini. Nanti saya akan saman bla 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 bla. Walaupun dia tak kira lah. Walaupun tanpa soal siasat yang sebenarnya mungkin anak itu ada kesalahannya. Yes. Tapi tetap tak bersalah. Tetap tak bersalah. Okey. Kalau kita lihat yang satu lagi helikopter parent. Kita cuba bandingkan helikopter dengan drone dengan aeroplane. Okey. Ada beza tu. Ada. Tadi saya dengar ada orang kata drone parent. Oh, tak ada lagi. Tapi kalau nak ada boleh juga. Okey. Helikopter parent. Cuba kita tengok bagaimana pergerakan helikopter. Dia akan Dia boleh naik, kemudian dia boleh turun. Lepas tu dia boleh kadang-kadang ke kanan, boleh ke kiri. Jadi dia akan melihat dari atas, hovering dari atas. Jadi maksudnya di sini segala sudut dia akan pergi. Bermakna di sini segala apa isu sekalipun dia akan kawal anak itu. Wow. Sama ada mana nak keluar-keluar, nak pergi mana, kawan dengan siapa, exam bila, dah baca buku belum. 24 hour surveillance lah kira. 24 hour surveillance. Wow. Sebab itu kita kata kalau kita tengok helikopter pun tiba-tiba kat kiri, tiba-tiba dah ada kat kanan. Kalau kita kata aeroplane tu dia terus jadi tak boleh patah balik kan. Jadi inilah ibaratnya dikatakan helicopter parenting. Orang kata too involved. Right. Like legit macam bila saya dengar ni macam mana diorang cari masa nak betul-betul awasi segala aspek ni 24 hour surveillance ni. Sangat berbeza dengan cara saya membesar. Sangat berbeza dengan cara anak rakan-rakan sebaya saya membesar. Tak tahulah pula kalau prof kan. Tak ada pula saya ingat ibu bapa saya surveillance macam tu sekali ataupun territorial macam tiger parent pun tak juga. Jet fighter pun kalau saya zaman dulu saya buat salah, saya yang kena dulu. Betul. Kan? So adakah ini bermaksud kira macam culture ataupun generasi yang telah pun mengalami perubahan waktu ni memainkan peranan dalam style parenting ni? Kita tadi Lia soalkan adakah generasi ataupun persekitaran culture lah. Culture. Yep. Dia sebenarnya tidak juga pada generasi sebab gaya didikan ibu bapa pada saya berbeza dengan bagaimana saya didik anak-anak saya juga. Betul. Begitu juga bagaimana anak-anak saya didik anak dia. Ya, betul. Okey. Jadi di sini kita kata tidak semestinya generasi. Alright. Tetapi ada juga dikatakan bahawa parenting ini berlaku bergantung pada persekitaran. Right. Kalau kita kata tentang helikopter parenting di luar sana, pastinya mereka yang memang dalam golongan tu, mereka akan kata, memanglah sekarang ni semua mana-mana boleh percaya. Betul. Jadi persekitaran yang banyak mengundang kepada perkara-perkara yang tidak mahu berlaku itu berlaku, itu yang menyebabkan mereka terlalu protect. Overprotective. Sehingga ke mana saja, ke nak pergi mana, pukul berapa balik, aktiviti apa sekalipun mesti bagi tahu mama dekat WhatsApp. Jadi di sini maksudnya ialah dia bukan semestinya mengikut generasi dan dia banyak juga bergantung pada persekitaran. Ya, kadang-kadang helikopter parent ni kebanyakannya adalah bagi mereka yang menjadi suri rumah tangga. Tidak bekerja kerana mereka ada sepanjang masa di rumah. Kalau kita orang yang bekerja, mungkin kita tak ada masa. Tetapi ada juga mereka yang bekerjaya itu mengamalkan helikopter parenting dengan adanya CCTV sana, tanya orang itu, tanya orang ini. Jadi tidaklah semestinya kalau dalam kajian yang dibuat tu, tidaklah semestinya mereka yang bekerja dan juga tidak berkerjaya. Tetapi kalau yang dahulunya mereka yang tidak berkerjaya ni dan terlalu overprotective, melihat kepada persekitaran yang agak membimbangkan dan menakutkan zaman ni, itu yang berlakunya
orang kata overprotective ataupun yang kita gunakan perkataan helicopter parenting tu. Okay. Bila Prof tengah duk terangkan segala jenis parenting, saya tak tahulah, mungkin kerana saya seorang ibu, tapi apa yang saya dengar, apa yang saya dapat adalah ini adalah ialah suri rumah, helikopter tanya mak bagi tahu dekat mana. Macam mana pula dengan bapa? Yelah, walaupun kita ikut peredaran masa sekarang ni dah ada macam-macam cara style keibu-bapaannya. Bapa ada ke yang tergolong di antara tiger parenting ataupun jet fighter parenting? Jet fighter maybe lah. Helicopter parenting maybe? Ya, memang ada. Di sini kalau kita lihat, untuk mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak ni memerlukan ibu dan ayah. Ya. Kadang-kadang ayah ni menjadi seorang yang mendisiplinkan, garang, ya. Kemudian ibu menenangkan, ataupun di sebaliknya. Jadi antara ibu dan ayah ini kadang-kadang peranan mereka berbeza. Kalau katakanlah ibu ni helicopter parentingnya begitu tebal, tetapi mungkin ayahnya tidak. Okay. Dan sebab itu kadang-kadang apa yang berlaku ialah anak ini suka merujuk kepada orang, sama ada ibu atau ayah yang dia rasa dia boleh luahkan perasaan. Ya, kerana kalau kita perlu tahu bahawa bila ayah tu atau ibu itu bertindak sebagai helikopter itu sendiri, dia rasa rimas. Terutama remaja. Kerana remaja, kita bincang dulu, dia mahukan apa? Freedom. Kebebasan. Ya, kebebasan. Ayah ni tadi boleh memainkan peranan sama ada sebagai tiger parent, ataupun helikopter, ataupun jet fighter, ataupun dia mungkin uninvolved langsung. Jadi sebaik-baiknya untuk mendidik anak, terutama dalam kalangan remaja ini, adalah masing-masing main peranan yang berbeza. Supaya menguatkan lagi, dia jadi satu yang menambah baikkan seorang lagi. Balance tu penting. Okay, kalau Prof tengoklah macam data yang Lia dapatkan tadi, yang Lia sebut tadi, kebanyakannya adalah berdasarkan Amerika Syarikat ataupun negara-negara luar. Kalau di Malaysia, yang Prof sendiri pernah nampak in your many years of experience, parenting styles yang paling biasa Prof nampak yang mana, yang jenis macam mana? Dia kalau parenting style yang saya nampak ialah tengok peringkat umur kanak-kanak tu. Kalau peringkat umur dia daripada tadika sampailah kepada sekolah rendah, kita tengok dia punya gaya parenting tu lebih kepada dikatakan otoritatif sedikit. Otoritatif maknanya dia ada orang kata batas-batas, buat itu, buat ini, tetapi dalam masa yang sama dengar juga pendapat anak. Mengasuh juga. Nurturing juga. Ya, nurturing juga. Tapi kadang-kadang bila anak-anak ni membesar, apa yang saya lalui dalam kajian bersama pelajar-pelajar saya kadang-kadang, mereka yang masuk dalam umur remaja, segelintir ibu bapa ini mengamalkan yang otoritarian. Iaitu tegas semata-mata, tak ada langsung peluang untuk anak ini bagi pendapat. Ini yang termasuk yang dikatakan dalam helicopter parenting. Tapi mereka ada sebab melakukannya. Kenapa? Kerana keadaan persekitaran yang agak membimbangkan dan itu amat menakutkan mereka. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka perlu kawal anak mereka. Mana anak pergi mesti ikut. Mana anak pergi, bukanlah ikut ya, maknanya mana anak pergi mesti bagi tahu. Pengawasan 24 jam. Pengawasan itu memang 24 jam. Nak kata sebagai ketua pengawas tak boleh, pengawas pun tak boleh. Tetapi di sini yang dikatakan, okey, buat itu, buat ini dan sebagainya. Akhirnya bila anak itu dah masuk umur 21 tahun ke atas, berbaliklah semula kepada apa yang dikatakan sebagai otoritatif itu semula. Tetapi di kawasan-kawasan tertentu, terutama di kawasan yang mana ibu bapa kadang-kadang sibuk bekerja dan sebagainya, anak bersama dengan mungkin keluarga yang lain atau dengan pembantu, berlaku gaya keibubapaan yang lebih kepada permisif, iaitu buatlah. Buatlah, tak apa. Buatlah. Duit ada. Kalau tak ada, bagi tahu. Jadi itu pun jauh sikit, remote control parent sikit lah. Betul, remote control punya parent lah. Dan apa yang membimbangkan ialah ada ketikanya kadang-kadang kita takut nanti, sebab kita dalam Malaysia ni pun kita tahu bahawa ada ibu tunggal, ada bapa tunggal. Jadi apa yang berlaku ialah kadang-kadang yang membimbangkan, yang menakutkan ialah uninvolved parent itu. Kerana dia dah ibu tunggal, dia dah bapa tunggal, dia lah mainkan peranan sebagai ibu, dia lah mainkan peranan sebagai bapa, dia lah nak mencari sumber kewangan untuk menanggung keluarga. Dan akhirnya anak itu asalkan diberi kemudahan-kemudahan yang tertentu,
tidak perlu melibatkan diri sangat dengan apa yang dia buat, asalkan selamat. Itu berlaku ada dalam, bukan saja di Malaysia tapi mana-mana juga di dunia ini. True. Okay. Wah, itu membahayakan juga sebenarnya kan. Tapi itu tidak spesifik pada ibu bapa tunggal sahaja. Ada juga ibu bapa yang masih bersama, yang masih hidup, kedua-duanya, tapi tidak melibatkan. Okay. So apa agaknya dalam banyak-banyak yang telah pun Prof macam observed kan, yang mana yang paling ngam pada masyarakat seperti masyarakat di Malaysia ni? Parenting jenis apa yang paling ngam? Apa yang paling ngam? Saya cuma nak mulakan satu ayat. One size doesn't fit all. Right. Jadi maknanya keluarga saya berbeza, keluarga Lia berbeza. Mungkin ibu bapa didik saya berbeza dengan bagaimana ibu bapa Lia didik Lia. Tetapi yang akhirnya at the end of the day, kita berjaya menjadi apa yang dimahukan oleh ibu bapa. Walaupun pada awalnya mungkin ada berlaku ombak apa-apa bagai-bagainya, sebab ada masalah, ada dugaannya, tetapi kita laluinya dengan baik. Jadi apa kaedah keibubapaan yang paling selamat? Bergantung kepada siapa anak itu. Jadi ibu bapa perlu kenal siapa anak itu. Ibu bapa juga perlu kenal persekitaran yang kelilingi, yang mengelilingi anak-anak itu. Kita tak boleh adakan otoritatif, kita kata kita tak boleh adakan helicopter parenting kalau sekiranya kawasan itu memang selamat. Kalau kiranya kawasan itu tidak membahayakan, dan dalam masa yang sama ibu dan bapa salah seorang bekerja, salah seorang tidak bekerja. Jadi memang kadang-kadang bergantung kepada siapa anak itu, bergantung kepada persekitaran yang kondusif, sama ada selamat ataupun tidak selamat. Tapi bukanlah bermakna bila saya kata tidak selamat itu, bolehlah helicopter parenting. Tidak, kerana ada kesan akibat daripada helicopter parenting itu. So ini semua kena diambil kira juga. Betul. Alright. Kalau lah misal kata ini saya ada pengalaman sedikit beginilah, bila kita dengar kalau orang putih cakap co-parenting, di mana perpisahan telah pun berlaku, settle satu kes itu dah, dan sekarang ini ibu dan juga bapa berkongsi tanggungjawab membesarkan anak-anak. So both have custody, kan? Tapi both, kalau dua-dua pun ada hak penjagaan anak, dua-dua pun ada cara parenting anak sendiri, dan kena pula dua-dua ada parenting style yang tidak sama satu sama lain. Anaknya sama, tapi parenting stylenya berlainan. Apa sebenarnya impact yang akan ada pada anak-anak ni? Ini satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh mereka di luar sana yang telah melalui pengalaman ini. Apabila dua gaya keibubapaan itu berbeza bersama dengan anak yang sama, ini boleh membuatkan anak itu keliru. Setuju. Faham? Jika sekiranya anak ini tidak ada jati diri sendiri, maka dia akan berada dalam keadaan yang tidak percaya pada diri sendiri, tidak yakin, dia tidak tahu apa yang dia nak boleh buat, dan akhirnya kemungkinan nanti apabila tidak dipantau, dia kemungkinan tidak akan boleh buat keputusan sendiri kerana keliru. Ibu kata A, ayah kata B. Jadi di mana nak ikut? Kecuali kalau ada ahli keluarga yang terdekat, terutama datuk atau neneknya main peranan yang penting untuk memastikan bahawa gaya keibubapaan itu haruslah sama. Tapi sebaik-baiknya ibu dan bapa yang telah berpisah itu sepakat untuk bagaimana nak mendidik anak itu, kerana apabila berlaku pertengkaran, pergaduhan di hadapan anak tentang satu perkara, itu akan membuatkan anak ini trauma. Bukan saja meninggalkan kesan pada sikap diri dia, tetapi trauma. Begitu juga dengan orang kata attachment yang perlu ada untuk dia dengan ibu dan untuk dia dengan ayahnya. Dan it will affect the relationships later on in life juga. Kan? Alright. Kita akan kembali nanti dan bincang sedikit sebanyak lebih lagi mengenai style-style, jenis-jenis parenting keibubapaan ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Kembali menonton Membina Juara. Terima kasih kerana
kerana terus menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan Profesor Mariani kita membincangkan helikopter versus absent parents. Bila kita sebut helikopter dan absent parents, kita dah tahu bahawa mereka adalah two extremes ya. Satu ekstrim helikopter, satu ekstrim tak kisah langsung yang betul. Absent parents. Tapi macam mana boleh kita sampai ke tahap ini, sampai terlalu overprotective, over involved, terlalu tak peduli langsung? Okey, kita lihat helicopter parents dan juga absent parents. Ni ada dua ekosistem yang berbeza ni. Ya. Maksudnya sekarang ni kita boleh lihat kepada elemen kesibukan masing-masing. Ya, dalam kesibukan masing-masing pastinya ada di antara mereka yang mempunyai high expectation pada anak-anak. Right. Tetapi dalam masa yang sama kontrol ada tak ada tu bergantung pada keadaan. Jadi dengan tiga elemen ni, kesibukan dengan kerja, high expectationnya, kemudian kawalannya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka yang tergolong dalam absent parent, maknanya orang kata extreme to one end. Ya, yang agak lebih negatif di sini sibuk kesibukan mereka, okey. Dalam masa yang sama, mereka tidak ada kawalan dan juga bila dah tidak ada kawalan, yang penting ialah mereka tidak ada expectation itu sendiri. Kerana apa? Kerana masing-masing asyik mengatakan itu tugas isteri, ini tugas suami, ini tugas awak. Tugas saya cari duit. Jadi bila ada tolak ansur tanggungjawab bersama ini, pastinya yang menjadi mangsa itu anak-anak. Saya tahu buat ini saja. Sedangkan yang menghairankan saya kadang-kadang ialah apabila sebelum berkahwin itu macam-macam janji, macam-macam janji. Hidup semati benda segala bagai. Tapi kenapa berlaku begini? Lagi sekali ialah kerana persekitaran yang telah berubah. Jadi itu yang saya sebut sebagai ekosistem. Bagaimanapun yang satu lagi helikopter parent ini yang kebanyakannya berlaku pada ibu yang memang orang kata tidak ada busy life ni hanya di rumah. Jadi expectationnya tinggi, kawalannya juga tinggi, sehingga segala-galanya perlu disoal siasat. Bila kita cakap expectation tinggi tu maksudnya expectation tinggi tu maksudnya dalam akademik dia nak berapa, pastikan lulus semua exam, pastikan semua dapat A. Kemudian satu hari mak nak kamu jadi doktor, satu hari mak nak kamu jadi pengacara, satu hari mak nak kamu jadi pelakon, ataupun satu hari mak nak jadi kamu cameraman yang berjaya. Jadi di sini itu yang saya katakan expectation. Kalau yang low expectation, low control, sibuk dengan kerjaya masing-masing, ini yang kita kata absent parent. Tak ada kawalan, tak ada orang kata jangkaan ataupun demand. Nak jadi apa esok? Jadi cikgu. Okeylah, tak apa. Nak jadi apa? Nak jadi betul punya tak kisah lah. Nak jadi doktor. Tak kisah, tak apa. Nak jadi doktor haiwan boleh? Apa-apa. Ini yang dikatakan tidak ada jangkaan langsung, tidak ada demand langsung. No high expectation dan dalam masa yang sama couldn't care less. Itu bukan tugas saya, itu tugas awak isteri. Jadi bila dah berlaku orang kata keegoan yang begitu tinggi bagi kedua-dua ibu dan bapa, ini yang berlaku high end absent parent. The other end, ini tanggungjawab saya sebagai isteri, saya kena kawal anak. Jadi ini yang berlaku sekarang ini dalam dua ekosistem yang sangat berbeza. So it falls back on the parents juga lah sebenarnya. So apa outcome biasanya kalau Prof tengok hasil daripada parenting style helikopter lah dulu. Kita mulakan dengan helikopter. Selepas menjalankan hidup dengan style parenting helikopter ini, apa sebenarnya yang outcome yang Prof nampak? Kalau pada parents tu lama-lama dia akan stres. Faham? Sebab di rumah banyak lagi tugas-tugas lain selain daripada memasak, mengemas dan sebagainya. Dalam masa yang sama nak tengok anak dan dalam masa yang sama nak jadi orang kata investigator, nak siasat sana, nak siasat sini. Dan akhirnya masing-masing keletihan. Keletihan dan akhirnya tak ada sokongan moral daripada siapa-siapa. Kalau tak ada, maka akan berlakulah burn out kat situ. Stres, burn out. Dan lagi stres, lagi burn out, lagilah helikopter parenting tu lagi laju dia punya kontrol. Dia jadi paranoia pula. Dia dah sampai ke tahap. Betul. Kalau anak bagi helikopter parenting, dia akan sentiasa bimbang.
Right. Dia akan sentiasa takut. Dia tak yakin diri. Tidak ada sikap kebergantungan. Dan akhirnya anak itu akan melalui anxiety. Right. Saya pernah ada satu kes di mana anak ini mempunyai apa yang dikatakan chronic anxiety disorder. Allah, siannya. Kerana apa? Kerana ibu yang dikatakan mengamalkan helicopter parenting. Tapi dia tak menyedarinya. Yang penting dia tahu anak itu selamat. Right. Kalau yang absent parent ni anak ini tadi akan menjadi orang yang dia ada dua. Kalau anak ini remaja ni jati dirinya bagus, mengikut contoh teladan yang baik-baik, dia akan boleh terus berjaya. Tetapi mereka yang dikatakan tidak ada sesiapa nak dirujuk, kebimbangan kita ialah kita takut dia terjebak dengan gejala-gejala negatif aktiviti sosial yang lebih negatif. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat di sini ya, yang membimbangkan nanti adalah kita takut nanti anak hasil daripada absent parent ini akan terjebak dengan perkara-perkara seperti penderaan seksual, penderaan fizikal. Ya. Kalau bagi pihak ibu tu sebab sikapnya yang tak kira apa-apa, tak ambil kisah. Okay? Kalau pada dia itu tak ada masalah. Kalau pada dia masalah kerana mereka dah tanam dalam diri dia, it's not my job. It's your job. Jadi di sini maksudnya pada saya berlaku orang kata ketidaksefahaman antara peranan dia sebagai isteri dan ibu, peranan dia sebagai suami dan juga ayah. Di sini tidak ada persefahaman yang sepatutnya dibuat dalam aspek keluarga yang sebenar. Dan kanak-kanak itu ataupun remaja itu akan membesar dan mencari fitrah manusia. Kita perlukan bimbingan, kita perlukan didikan, kita perlukan juga attention, perhatian. So kalau tak dapat daripada sumber yang utama, sepatutnya saluran lain yang akan dituju. Kita akan cari cara lain. Itu yang menjadikan bahaya. Okey. Kalau lah misal kata saya ni seorang ibu bapa yang baru ataupun yang baru nak ambil kisah cara parenting. You know how some people are very subconscious when they do this. Kan kita ikut follow the flow. Tapi sekarang ni I want to consciously be a better parent. Macam mana kalau kita nak dapat, kita nak tahu, nak kenal pasti style parenting kita sekarang ini? Sama ada helikopter ke ataupun yang lebih kepada absent parents? Okey, begini, kita orang kata ibu bapa di luar sana jangan bimbang ya. Helikopter ke apa tadi, jet fighter ke, apa lagi satu tadi, tiger ke atau apa ke, itu bergantung pada keadaan. Tidak semestinya ibu bapa di luar sana berakhir dengan begitu. Cuma nak kenal pasti bagaimana gaya keibubapaan kita. Kita lihat dua perkara. Satu adalah apa expectation kita pada anak-anak. Dalam bidang akademik, dalam aspek sasih diri, dia nak anak itu jadi orang yang soleh. Dia mau anak itu jadi anak yang hormat orang tua. Itu masuk expectation. Tanya diri sendiri, ada atau tidak expectation itu. Yang kedua, dengan expectation itu bagaimana kawalannya. Kalau kawalannya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah atau terlalu strict, ini yang menyebabkan kita kata kita lebih kepada helikopter itu. Kalau dikatakan kawalan itu moderate, maksudnya beri ketegasan tapi dalam masa yang sama tanya anak. Race, macam mana ni Race? Macam mana pendapat? Nak kata nak masuk training tempat nak jadi apa? Cadet ke? Cadet ke? Dia kata boleh juga. Tapi 2 tahun lagi lah. Jadi dia bagi peluang maknanya. Maksudnya di sini lihat pada satu yang saya boleh ulang lagi adalah satu ialah expectation itu ada atau tidak untuk anak-anak. Yang kedua, bagaimana kawalan untuk anak ini. Bagaimana dia mengawal anak itu. Jadi daripada situ dia boleh tahu. Faham. And expectation kita, adakah penting kita tahu tahap mana expectation kita juga? Macam kalau terlebih expect. Kalau dalam expectation ni, expectation tadi saya kata expectation akademik, expectation tentang tingkah laku dan sebagainya. Macam mana nak tahu kita terlebih atau tidak? Itu perlu lihat keupayaan anak. Kalau anak ini, katakanlah anak itu baru boleh nak baca 1 2 3, baru boleh nak kenal 1 2 3 ABC, tiba-tiba suruh buat ayat. Itu macam sedikit itu dah terlebih lah. Tapi perlu ada orang lain yang mengetuk kesedaran.
Okey. Sebab itu di sini suami dan isteri, ibu dan ayah main peranan yang penting. Right. Jadi kalau ibu saja tak boleh lah. Ayah perlu main peranan yang penting juga. Sebab itulah perkataan yang digunakan adalah parenting ataupun keibubapaan. Ibu pun ada, bapa pun ada. Okey, kalau saya seorang ibu yang menonton sekarang ini dan saya ada okey, tak payah kalau lah, memanglah I am a mother, and selepas mendengar segala apa benda kupasan Prof setakat ini, saya ada rasa sedikit bersalah. There's a bit of guilt in me dengan cara ataupun style keibubapaan saya sebelum ini. Okey? Mungkin dengan anak-anak saya yang sekarang ini dah berusia 12 tahun. Macam mana, boleh ke tidak saya baiki apa yang telah saya buat salah ataupun tak berapa nak tepat dengan anak-anak ini dan juga anak-anak yang lagi muda, yang 6 tahun dengan 4 tahun tu? Okey. Tidak terlalu lambat kerana seorang ibu pastinya mengenali siapa anak. Right. Mengenali psikologi anak itu, mengenali tantrum anak itu, mengenali apa yang disuka dan tak suka. Tetapi bila kita dah rasa bersalah, maknanya kita lihat semula apa yang kita telah buat dan buat yang sebaiknya. Tetapi perlu ingat bahawa apa sahaja yang nak dibuat itu perlu ikut kesesuaian peredaran masa, sesuai dengan umur anak itu. Kalau anak itu remaja, kita perlu buat sesuatu supaya apa yang kita buat masa dia kanak-kanak itu tidak akan berlaku lagi. Kalau untuk anak-anak yang baru ini, maka kita ambillah iktibar pengajaran daripada apa yang telah diketahui. So it's not too late ya? Ya, tidak terlambat. Alhamdulillah. Alright, kita akan kembali sebentar lagi dengan soalan-soalan pula daripada penonton online kita, tetamu online kita. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan juga Profesor Mariani. Kita membincangkan helikopter versus absent parents. Banyak dah ya sesi pembukaan mata saya sepanjang episod ini. Tapi sekarang kita akan ke tetamu online kita yang pertama, Nisa. Silakan dengan soalan anda. Assalamualaikum. Okay, soalan saya, sekiranya ada parents yang selama ni dia dah mengamalkan teknik helikopter parents ataupun tiger parents, sangat-sangat strict dengan anak-anak. Tapi sekarang ni, bila sebab dia amalkan teknik tu, anak-anak ni dah memberontak. Lepas tu barulah parents ni sedar, oh okey, cara saya salah. Jadi, pada pendapat Prof, apakah langkah yang patut parents ni tadi lakukan? Bagi remaja yang dah memberontak, tidak mudah untuk parents ini untuk duduk, terangkan, jangan buat begitu, jangan buat begini. Yep. Itu sebab orang dikatakan pepatah kita, nak lentur buluh, lenturlah dari rebung. Jadi apa yang kita perlu buat ialah perlu menggunakan orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang yang dipercayai dalam keluarga. Right. Bukan orang ketiga yang lain maksudnya. Yep. Maksudnya sama ada datuknya, neneknya, ibu saudaranya atau bapa saudaranya yang anak remaja ini lebih rapat. Okey. Lepas itu ibu dan ayah ni ataupun lebih kepada ibu lah selalunya ya, perlu bina semula hubungan itu. Dan untuk bina semula hubungan itu bukan ambil masa seminggu, bukan ambil masa 2 minggu, tetapi ambil masa yang lama. Kerana berbelas-belas tahun anak itu telah dibimbing di bawah orang kata helikopter parenting, tiger parenting ataupun jet fighter parenting. Jadi seperti yang saya sebut tadi, dia tidak akan dengar lagi kata-kata kita. Tetapi yang paling penting adalah kita masuk dalam diri dia sedikit demi sedikit, selami jiwa dia. Tapi untuk perantaraan itu perlu ada orang lain yang boleh membantu dia untuk memastikan bahawa pemberontakan itu dapat dikurangkan. Perlu orang itu terangkan kenapa mama begitu, kenapa papa begitu, ada sebab. Jadi kita maklumkan dia sebab-sebab yang tertentu. Dan yang pasti insya-Allah kalau kita ada usaha, insya-Allah akan berjaya. Insya-Allah. Okey, kita ada Adnan. Adnan pun ada soalan, silakan. Okay, thank you Prof. Jadi soalan saya ialah bagaimana untuk memberitahu helicopter parents untuk tidak menjadi helicopter parents? Sebab remaja boleh menjadi rimas bila helicopter parents menjadi. Bagus juga soalan Adnan tu. Sebelum memberontak,
sebelum ada rebellion di situ, what's a good way to tell your parents, hello, Tapi kalau kita dah tengok program ni, bila kita nak berkomunikasi dengan ibu bapa, seeloknya berkomunikasi secara yang ada kesopanan. Yes, of course. Dan orang kata elakkan sebut perkataan helikopter lah ya. Faham. Mak ayah jangan jadi helikopter lah. Okey, jenuh juga nak kena jenuh explain satu benda Nanti helikopter. kalau mak ayah faham, mak ayah akan kata aku dulu makan garam. Ya, betul juga. Jadi apa yang remaja di luar sana boleh buat adalah duduk bercakap berterus terang, kerana di sini komunikasi yang berkesan sangat penting dalam hubungan antara ibu bapa dan juga remaja, kerana remaja mahukan kebebasan. Jadi kita berikan kebebasan dia untuk bersuara. Dalam masa yang sama kita beri pendapat-pendapat. Suara-suara yang penting tu, maksudnya suara ketinggian intonasi itu perlu dijaga juga. Itu sangat penting. Of course. Yeah, I mean like macam mana sekalipun kita harus ingat, khususnya yang sedang menonton ini, ibu, bapa maupun anak-anak dan remaja adalah kita ni orang Asia. So cara setiap perkara yang kita lakukan ada adab, ada tata susila. So it is not impossible. Komunikasi itu sangat penting. Tapi kalau nak berkomunikasi dengan ibu bapa, ini kan lagi yang very the helikopter, pelan-pelan kayu ikut flow dia. Alright, kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara, Helikopter versus Absent Parents. Okey, sebelum kita berehat tadi, soalan daripada Adnan, macam mana kalau anak remaja itu ingin memberitahu ibu bapanya yang hentikanlah cara helikopter parenting ini. Dan sewaktu kita berehat tadi, saya ada juga tanya Prof juga, kalau lah misal kata anak itu sangat takut, sebab helikopter parenting ni mereka memang expectation tinggi. Jadi ada kemungkinan kalau anak dia datang cakap, mak, ayah, you guys are very strict macam tu, dia akan rasa macam terguris hati. Terguris, tercabar lagi. Ya, tercabar lagi. So ada tak cara lain kalau kita nak mulakan komunikasi itu dengan ibu bapa kita? Tadi kita ada bincang, kita kata helikopter parent ni dia ego dia tinggi, jadi dia memang tak boleh dengar orang kata nasihat daripada anak. Sebab kadang-kadang anak ini perlu nasihat juga pada ibu bapa kan. Of course. Jadi kita ada bincang tadi, kita perlu cakap dengan lebih sopan Tetapi kalau dilihat tidak ada kesan, maka yang paling penting adalah pastinya dalam keluarga ada sambutan hari jadi, ada sambutan hari ibu, hari bapa. Saya masih ingat lagi waktu anak saya kecil, dia telah menuliskan selamat hari jadi mama, mama lah yang terbaik, tapi kadang-kadang garang, dan ditulisnya di atas sekeping kad hari jadi. She's so clever. Jadi pastinya, maksudnya kalau anak-anak di luar sana yang parentnya dalam golongan helikopter parenting, itu salah satu cara yang terbaik. Maksudnya selamat hari jadi mama, semoga Allah panjangkan umur. Jadi kita tambahlah sikit rempah ratusnya. Jadi ibu bila tengok pun boleh reflect pada diri, tapi dalam masa yang sama dia bukan daripada verbal sound anak itu. Jadi dia tidak mencabar sangat. Kadang-kadang ibu bapa ni dia kadang-kadang tercabar kalau anak nasihat tu, janganlah jadi itu, janganlah jadi ini. Pandai pula nasihat. Jadi tak mau. Jadi cara gaya itu lebih halus. Tetapi bermakna sangat. Jadi lakukan perkara yang sama untuk apa sahaja orang kata celebration ataupun yang dibuat, sama ada hari jadi, hari ibu, hari bapa, ataupun hari jadi anak itu sendiri. Selamat hari jadi Adi, terima kasih kerana lahirkan Adnan. Cara ini boleh digunakan untuk yang absent parents juga tak rasa? Boleh digunakan untuk absent parents, sangat bermakna. Alright. So dalam tu, I wish you could spend time with me more. Kalau boleh hari ini kita lebihlah sikit masa dengan anak daripada handphone tu. Kalau anak yang lebih bijak tu, kita tahu bahawa kadang-kadang dia membelikan sesuatu untuk ibunya. Jadi itu lebih orang kata menyentuh lagi hati ibu. Sentimental factor. Gitu. Alright. Di talian sekarang ini kita ada seorang bapa. Adakah anda bapa helikopter? Terima kasih, Prof. Soalan saya,
apakah dilema remaja di rumah makin buruk jika ibu bapa helikopter atau sekadar sibuk bekerja? Maknanya, anak-anak 100% berdikari dan mandiri. Okey, kalau kita lihat soalan Cik Suhaimi ni, kita lihat kalau dilema itu bertambah buruk jika sekiranya tidak ada orang lain bersama dengan anak itu di rumah. Yang boleh menenangkan keadaan, yang boleh membantu, yang boleh mengawal selia, yang boleh mendidik. Tapi lazimnya zaman sekarang ini kita tahulah pembantu rumah kan. Tapi pembantu rumah tu kadang-kadang dia buat tugasan dia sendiri. Jadi soalan Cik Suhaimi tadi, kalau dikatakan dilema remaja di rumah itu boleh makin menjadi semakin buruk jika sekiranya gaya cara ibu bapa helikopter ini tidak bertukar daripada anak ini peringkat umur kanak-kanak sehinggalah transisi masuk ke alam remaja. Tapi jika sekiranya berlaku hanya waktu kanak-kanak tetapi bertukar gaya keibubapaan waktu remaja, itu tidak mendatangkan masalah. Jadi harapannya kita dalam program ini pastikan bahawa kalau nak adakan juga helikopter parent itu hanya boleh dilakukan waktu kecil. Tapi apabila waktu besar, mereka dah boleh memberi buah fikiran mereka. Kita tidak boleh lagi mengamalkan helikopter parent itu kerana kesannya nanti terhadap anak-anak itu seperti apa yang kita telah bincang sebelum ini tadi. Too much stress dan betul. Possibility of rebellion. Ya, betul. Alright. Ariana pula, silakan dengan soalan anda. Hai, soalan saya ialah mencari kebahagiaan lebih penting atau mencari nikmat keluarga bahagia yang wajar ibu bapa helikopter atau sibuk bekerja? Wajarkah anak-anak kelak dewasa mempertikaikan mereka? Mencari kebahagiaan itu penting, mencari nikmat keluarga bahagia pun penting. Of course. Tetapi dalam mencari kebahagiaan ini tidak semestinya ibu bapa itu perlu mengamalkan jenis helikopter parenting. Perkara ini boleh ditukar ganti bergantung pada usia anak itu apabila anak itu membesar. Tapi jika sekiranya anak ini daripada kanak-kanak masuk zaman remaja, sentiasa mengamalkan gaya keibubapaan helikopter ini, pastinya kesan itu adalah negatif. Dan akhirnya wajarkah anak ini mempertikaikan perkara itu? Baik, sebagai anak kita sepatutnya tidak boleh mempertikaikan kerana mereka telah melahirkan kita semua. Tetapi membesarkan kita. Kita patut berterima kasih. Apa yang penting adalah kita jangan gunakan gaya keibubapaan yang sama untuk anak-anak kita akan datang. Kerana kita tahu dalam amanah-amanah agama, kita jangan orang kata mempertikaikan sesuatu tentang apa yang ibu bapa kita telah buat kerana mereka nak buat yang terbaik untuk anak itu sesuai dengan peredaran semasa. Sama ada persekitaran itu dianggap selamat atau persekitaran itu tidak dianggap selamat dan sebagainya. Okey. Kalau macam bila dah dewasa, khususnya kalau dalam kes helikopter parenting ini, bila dah dewasa, anak-anak itu mungkin akan merasakan bahawa cara ibu bapanya tidak begitu dan mungkin dia punya approach pada nak membesarkan anak-anak dia pula adalah opposite pula. Betul. Dia terlalu memberi kebebasan. Adakah itu sesuatu yang wajar juga? Itu tidak, yang itu maksudnya sekarang ini apa yang telah berlaku yang lepas itu diambil sebagai satu pengajaran. Tetapi kalau nak diamalkan the other way round, maknanya dia empatinya tinggi sangatlah ni tak nak anak tu stres, tak boleh juga kerana anak itu selagi dia belum meningkat dewasa, dia perlu dibimbing. Dia perlu dikata yang ini baik, yang ini buruk. Sebab itu kadang-kadang anak-anak remaja masih lagi tinggal bersama dengan kita. Kalau dia telah berkahwin, masuk usia dewasa, mereka telah boleh fikir sendiri, boleh buat keputusan sendiri. Yang itu yang sebaik-baiknya. Jadi tidak sepatutnya bila saya kata tidak boleh mempertikaikan yang helicopter parenting, tak semestinya mereka harus menjadi absent parents. Tetapi sesuai dengan keadaan semasa, biasalah mereka yang belum berkahwin mesti melalui kursus-kursus perkahwinan mesti melalui perbincangan. Anak-anak berapa, anak 4, anak 10. Jadi apa tanggungjawab awak, apa tanggungjawab saya. Jadi perkara-perkara itu semua perlu dibincangkan dalam memastikan bahawa gaya keibubapaan itu gaya keibubapaan yang sesuai dalam memastikan anak itu berjaya sebagai
juara daripada apa aspek sekalipun. Okey, alright lah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama kami, Nisa, Adnan, Cik Suhaimi dan juga Ariana, dan juga kepada anda yang sedang menonton. Okey, episod ini ternyatalah terang lagi bersulur. Memang sesuai sangat-sangat dikhususkan untuk ibu bapa, walaupun saya rasa remaja banyak dapat tips hari ni untuk berkomunikasi dengan ibu bapa, tapi pesanan untuk ibu bapa mungkin Prof boleh kongsikan sedikit, walaupun kita tak nak sampai tahap itu, helikopter parenting maupun absent parenting ni, you know, I mean Betul. Saya pasti ibu bapa di luar sana faham sekarang apa jenis-jenis gaya keibubapaan Malah dengan tontonan program Bina Juara ni, sedikit sebanyak mereka tahu. Yang penting adalah mereka perlu mengenali siapa anak mereka, satu. Yang kedua ialah gaya keibubapaan itu haruslah dipastikan bahawa anak itu tidak cenderung beralih kepada yang lain untuk meluahkan perasaan, untuk memohon nasihat, untuk minta nasihat. Jadi untuk berbuat demikian, maknanya elakkanlah segala helikopter, jet fighter dan bagai-bagai itu, supaya anak ini bersama dengan kita sehinggalah dia telah berjaya berdikari untuk ke alam yang lain daripada orang kata dalam jagaan ibu bapa itu sendiri. Jadi di sini sekarang ini satu lagi adalah pesanan saya ialah ibu dan bapa harus sama-sama berbincang apa gaya yang perlu diadakan untuk anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Jangan nanti ibu kata A, ayah kata B. Jadi ini akan menyebabkan anak itu keliru, yang mana apa yang kita nak buat pada anak itu, apa didikan pada anak itu nanti akan jadi orang kata tidak tentu hala, tidak berstruktur langsung, dan akhirnya nanti apa yang kita nak bina dalam diri anak itu tidak wujud. Okey, dan maksudnya komunikasi itu berkesan, harus sentiasa lah, harus selalu. Before you have your first child, before you have your second child, while you're raising your third child, communication tu haruslah sentiasa ada di antara ibu, bapa dan juga anak-anak, supaya kita boleh menghindar daripada helikopter maupun absent. Okay, the two extremes. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Mariani dan juga kepada anda yang sudi menonton. Diharap episod ini sedikit sebanyak membantu diri anda dan juga anak-anak anda membina juara dalam diri anda. Kita jumpa di episod yang akan datang, insya-Allah. Saya Sharifah Alia. Assalamualaikum. Bye.